Pontianak sememangnya terkenal dengan karakter hantu yang dahagakan darah yang sangat popular di dunia barat dan juga timur. Begitu popular sehinggakan pelbagai versi dan bentuk penceritaan yang ditokok tambah sebagai penyedap rasa bagi penggemar genre mistik dan seram. Di bumi Nusantara ini pula, begini ceritanya. Tentang Pontianak ni, dia berkait dengan yang dikatakan satu watak perempuan yang biasanya berpakaian putih, serba putih, dan kerjanya ialah mengganggu manusia dan disamakan dengan watak di barat seperti vampire, iaitu penghisap darah. Mengikut orang dulu lah, kepercayaan orang dulu, dia kata Pontianak ni asalnya daripada perempuan yang mati masa dalam keadaan dia mengandung, iaitu mengandungkan anak, perempuan anak, itu ada yang mengaitkan dengan Pontianak, wallahu alam. Itu dia punya asal cerita lah. Jadi cara dia mengganggu ialah dengan cara dia menghisap darah. Tetapi ada juga cara dia mengganggu. Cara yang kedua ialah dia merasuki tubuh orang yang nak diganggu. Maka dengan secara tak langsung dia juga menghisap darah daripada dalam badan orang tu sendiri, terutama macam perempuan-perempuan yang lepas bersalin dan sebagainya. Tapi ini semua zaman-zaman dahulu. Zaman-zaman sekarang sangat jarang kita dengar. Kita berjumpa dengan kes-kes begini. Dalam kes-kes biasanya kes-kes sihir yang melibatkan elemen hantu ataupun jin tadi tu yang berkarakter seperti Pontianak. Ini yang kebiasaan yang kita jumpa. Dan juga ada pihak-pihak tertentu yang mengambil gambar foto paranormal yang nampak dia punya susuk dia ataupun sosok tadi yang menggambarkan sosok Pontianak tu. Sebuah tempat yang nama Pontianak di Kalimantan Barat, tak silap saya. Pada tahun 1771 Masihi, mereka telah membuka tempat itu dan dikatakan mereka mendapat banyak gangguan daripada makhluk-makhluk yang telah dideskripsikan seperti gangguan yang Pontianak tadi tu. Jadi tempat itu sekarang tak ada Pontianak dah, Pontianak pun dah lari, tapi tempat itu dinamakan Pontianak sempena dikatakan gangguan Pontianak ke atas kisah pembukaan tempat itu pada kurun ke-17 itu. Gangguan syaitan ni kita kategorikan segala benda yang tidak baik, kita namakan syaitan. Termasuklah hantu, malah manusia sendiri pun yang jahat kita namakan syaitan juga. Jadi elemen syaitan ni dia akan mengadaptasi mengikut tempat dan keadaan. Orang dahulu dia lebih takutkan tentang makhluk-makhluk ini. Mereka berjalan sorang-sorang dan sebagainya. Jadi ada juga yang mengatakan tentang Pontianak ni dibuat cerita untuk menakutkan orang lelaki yang ingin mengganggu perempuan di waktu malam. Contohnya begitu, macam cerita rakyat. Jadi pada masa ini gangguannya bentuknya lain. Pada masa ini gangguannya lebih berbentuk kesibukan dunia tadi itu sendiri, sehingga melupakan Allah Ta'ala dan sebagainya. Sekarang ni lebih kepada, kalau saya tengok trend zaman sekarang ni, dia berbalik pada zaman sebelum kelahiran Rasulullah SAW. Dia dah orang kata dalam akhir zaman ni dia berbalik pada trend sihir tu pula sekarang ni. Kebiasaannya lah yang kita tengok Pontianak tu, dia kan ada dua versi kalau kat televisyen kan. Satu yang perempuan cantik, satu yang buruk kan. Yang perempuan cantik tu jarang orang jumpa lah kan. Tapi yang bentuk buruk, yang mukanya tu, yang macam saya kata tadi, dia berpakaian putih, macam berjubah kan, tangan dia berkuku panjang dan sebagainya, rambut dia pun panjang hitam, dan mukanya ramai yang mendeskripsikan muka dia ada macam benanah, bulat, betapa hodohnya. Sebab syaitan ni ataupun tentera-tentera iblis ni, mereka ni dilaknat oleh Allah Ta'ala. Jadi dia punya appearance ni memang semua sangat-sangat buruk. Tempat-tempat yang biasa kalau ikutkan yang klasikalnya ialah di hutan-hutan rimba. Cuma apabila arus pembangunan berlaku seperti berlaku kalau kita tengok dalam YouTube dan sebagainya di luar negara seperti di negara jiran, apabila mereka meratakan tempat tu untuk membuat shopping mall, maka Pontianak yang asalnya duduk situ mengamuk. Mereka marah. Dan bila mereka marah, jadi mereka merasuki pekerja-pekerja di shopping mall tadi. Kita ni sebagai khalifah, sebagai manusia, sepatutnya kita ni mempunyai adab walaupun dengan makhluk yang lain, walaupun mereka bukan Islam pun. Kita kena adab, kita kena beritahu mereka dulu, dan kita berdoa minta pada Allah Ta'ala supaya kita nak buka satu kawasan, nak bina rumah dan sebagainya, minta Allah Ta'ala bantu kita untuk bersihkan tempat itu dulu, jangan terus langgar. Ini menyebabkan kemarahan Pontianak tadi. Dan inilah yang dikatakan mengapa penampakan Pontianak dalam foto-foto di rumah dan sebagainya, sebab inilah.
sebab ni. Karakter yang biasa saya tengok kalau orang kerasukan pontianak tu, dia punya karakter dia tangan dia. Tangan dia ibarat macam ada kuku panjang. Sebenarnya macam tu. Dan ada yang jenis macam menangis dan sebagainya. Karakter macam kita tengok dalam filem televisyen kan. Ada yang mengilai dan sebagainya. Itu karakter pontianak. Dia manusia. Dia manusia. Begitu juga yang katakan perempuan yang mati masa mengandung tu, bila dia mati macam mana dia boleh jadi pontianak. Jadi kebiasaan perempuan begini wallahu alam, tapi yang diberitahu kepada kami ialah perempuan begini mereka mengamalkan ilmu-ilmu yang salah. Ilmu-ilmu songsang. Jadi bila mereka mati seolah macam bumi tak terima, begitulah seolah perkataannya, dan mereka menjadi pontianak tadi lah. Ilmu sihir ni boleh mentransformkan seseorang tu dengan izin Allah menjadi pontianak sedemikian rupa. Alat yang digunakan ialah jaruk paku tadi tu. Bila dia cabut, bila dia masukkan paku tu, dia jadi manusia. Bila dia buka paku tu balik, dia jadi pontianak. Nak menyelesaikan masalah-masalah tentang macam ni, berbalik kepada yang saya katakan tadi tu. Belajar dan berlatih untuk mengikhlaskan diri kita. Kita betulkan balik tauhid kita, betulkan balik syariat kita, dan betulkan balik akhlak kita. InsyaAllah akan bersinar cahaya dalam diri kita, nur daripada Allah Ta'ala, dan perkara-perkara ini semua akan keluar daripada diri kita, insyaAllah. Baik dari mana sekalipun ia datang dan dalam bentuk apa jua fizikal ataupun metanya, kewujudan pontianak jelas sebagai entiti hantu yang sering membelenggu masyarakat dalam aura ketakutan. Sama ada kita ingin terus membiarkan elemen mistik sebegini menghantui adalah pilihan empunya diri. Yang pasti ia ada dan menanti bila mana kita didatangi perasaan meremang. Antara hantu yang paling ditakuti masyarakat tempatan sejak dari zaman nenek moyang kita dahulu, pocong atau hantu bungkus inilah yang sering dijadikan modal untuk menakut-nakutkan anak-anak muda. Kelibatnya yang seakan-akan mayat yang dalam keadaan berkafan, ditambah pula dengan bauan kapur barus yang hadir saat kemunculannya, menjadikan ia entiti mistik yang amat digeruni. Kait pula hantu yang jenis dia bungkus pakai kapan. Dan karakter dia melompat-lompat. Macam pocong pula, kesian juga pocong ni, dia tak boleh terbang, dia melompat-lompat dan dia berguling. Dan benda itu semua untuk menakutkan masyarakat balik. Pocong pun muka pun di karakterkan sebagai muka yang hodoh. Pocong tu boleh terjadi apabila si mati tadi tu berkemungkinan wallahu alam mengamalkan juga ilmu-ilmu yang songsang, ilmu yang tak elok. Jadi matinya jadilah begitu kan. Ataupun bomoh tadi ni membela hantu pocong untuk membuat mudarat pada orang lain. Pocong sangat popular di negara-negara jiran. Di sini kurang sikitlah, tapi ada kan. Dia biasanya dia akan buat macam pocong tu boleh membunuh dan sebagainya lah kan. Tapi wallahu alam lah kan, kejadian-kejadian tu di sana kalau kita tengok filem-filem dia banyak berkaitan dengan pocong juga. Pocong ni biasa dia munculkan diri, kebiasaannya yang ikut apa responden kita lebih kepada di tanah-tanah penguburan. Sebab dia lepas ditanam, lepas tu selang beberapa hari orang nampak pocong. Maksudnya nampak hantu tadi tu lompat kan. Begitulah. Dan dia juga berguling dan sebagainya lah. Sebenarnya dia berkaitan dengan jin tadi. Jin ni kalau dia bukan Islam, makanan ni adalah benda-benda yang kotor, termasuk darah dan sebagainya, pun berkait dengan menghisap darah juga tadi, dan memberi mudarat dengan cara begitu, merosakkan tubuh melalui apa yang dia makan. Tapi dalam keadaan kita tak nampak lah kan kebiasaannya. Tapi ini semua alam gaib. Kita terlalu taksub pun tak boleh, tak percaya pun tak boleh. Kerana Al-Quran pun dalam surah Al-Baqarah pun menyatakan bahawa kita kena percaya pada perkara yang gaib. Tapi jangan sampai terlalu taksub, sampai nak bawa kereta malam-malam pun takut, tak boleh lah. Jadi sebab itu kita dinasihatkan untuk berlindung diri kita daripada syaitan tadi dengan kehebatan Allah Ta'ala. Kita berlindung, minta pada Allah bantu kita. Sebab itu cara paling mudah untuk berlindung ialah dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bagusnya bismillah tadi tu ialah pada perkataan ba dia tu, iaitu bis, beserta Allah, dengan Allah.
Orang-orang dulu nak buat apa benda semua bismillah. Semua orang cakap bismillah, bismillah, semua yakin Allah berserta dengan Allah, dengan bantuan Allah dan sebagainya. Jadi benda-benda ni semua dah tak boleh nak timbul kat kita lagi dah. Sebab dia dah tak mampu nak takut dengan kita. Setiap kejadian Tuhan pasti ada hikmahnya yang tersendiri. Tiada sesuatu apa pun yang mampu digerakkan tanpa izin dari Ilahi. Bagi kaum Adam yang menggalas tanggungjawab sebagai khalifah di muka bumi, perlulah sentiasa celik minda dan hati bagi mentafsir keilmuan mistik yang cuba memesongkan kita. Jaga diri, ingat mati, insaflah sebelum waktunya. Jangan nanti pula tiba-tiba datangnya meremang. Tidak seperti entiti-entiti mistik yang kebiasaannya, kaum Bunian lebih sinonim sebagai makhluk halus yang bersifat baik. Namun masih terkait kejadian mereka dengan keturunan jin, dan sebaik-baik jin adalah sejahat-jahat manusia. Bunian ni ada pelbagai versi, pelbagai teori lah dikatakan kan, sebab kita tak boleh nak buktikan, jadi kita katakan teori. Okey, antara teori pertama, bunian ni adalah berasal daripada manusia. Manusia yang telah diraibkan. Manusia kalau kita faham dari segi unsur, kita ada 4 unsur, iaitu ialah tanah, air, api dan udara. Tetapi bunian ni dia ada 2 unsur saja. Dia ada api dan udara saja. Mungkin diraibkan dengan kuasa Allah, wallahu alam, dijadilah bunian dan mereka ni membiak-membiak sampailah ke sekarang. Ada perkampungan dan sebagainya. Satu versi lagi ialah bunian ni adalah spesies-spesies jin yang tertentu. Ada yang kata bunian ni ada Islam dan tidak, dan ada kata bunian ni yang baik saja. Dan ada juga yang mengatakan bahawa jin suka menyamar menjadi bunian, supaya orang jadi orang kata apa, jadi taksub pada dia. Seperti yang kita faham, jin-jin tadi ni ataupun kategori makhluk yang gaib ni, umur mereka ni panjang, sedangkan jin boleh menjangkau sampai beribu, mungkin jutaan tahun. Dan jin ni dia ada kelas-kelas dia. Kalau jin yang kelas yang tinggi, yang dikatakan jin yang berterbangan tadi ni, tak makan pun dia boleh. Itu jin yang kelas tinggi, kan? Dan jin pertengahan yang bawah ni biasa yang perlu makan darah dan sebagainya, kan? Jadi begitu juga dengan bunian tadi. Mereka ni hidup lama, tapi kena ingat, para jin ataupun syaitan, mereka ni penuh dengan tipu muslihat. Sedangkan manusia yang kita boleh nampak secara nyata ni pun senang nak tipu kita, kan? Ini kan makhluk yang kita tidak nampak dan kita tidak kenal mereka punya kehidupan sebenar-benarnya, kan? Jadi kita kena berhati-hati. Bunian ni pun sebenarnya, kalau nak dikatakan dari segi hakikatnya, bunian juga merupakan salah satu bentuk ujian kepada manusia-manusia seperti kita. Daripada dulu sampai sekarang, manusia ni dia tidak dapat lari daripada satu perangai ataupun satu masalah. Dia taksub. Jadi inilah sebenarnya apa yang syaitan nak buat. Jadi daripada awal tadi saya kata, syaitan akan mengganggu kita dalam pelbagai bentuk dan cara, mengikut zaman, masa dan keadaan, kan? Macam bunian ataupun jin, dia hidup mungkin beribu tahun. Jadi ilmu yang daripada dulu, yang lama tu, mereka bawa sampai sekarang. Ini yang menyebabkan ramainya manusia tertarik untuk bersahabat dengan bunian tadi. Terutama kalau kita kata tentang penawar-penawar penyakit. Kadang-kadang remedies, herba-herba, kan? Begitu juga dengan harta karun dan sebagainya. Ramai orang dia berkawan dengan bunian untuk mendapatkan emas dan sebagainya, alam gaib dan sebagainya. Tapi kena ingat, tukar ganti tadi tu. Ilmu Allah ni sangat luas, sangat hebat. Dikatakan dalam Al-Quran, sekiranya air lautan tu menjadi dakwat, pokok-pokok tu menjadi pena dan daun-daunnya menjadi kertas dan sebagainya, tidak akan habis tertulis ilmu Allah Ta'ala. Dan juga Allah menyebut dalam Al-Quran, Allah mengatakan bahawa tentang benda-benda perkara gaib, tentang alam roh dan sebagainya, adalah rahsia Allah Ta'ala. Terlalu sedikitnya Allah beritahu kepada kita, terlalu banyak rahsianya. Bagi yang berpegang teguh pada paksiat agama, ada kalanya kita perlu redha dengan kewujudan entiti yang tidak kita fahami. Mistik dunia bunian bukanlah untuk menakut-nakutkan kita, tetapi sekadar penguat iman dan penguji kepercayaan kita terhadap kewujudan makhluk-makhluk Tuhan yang perlu kita santuni. Kalau tiada salah dan silapnya, takkan tiba-tiba boleh meremang.
Obsesi masyarakat tempatan dengan ilmu-ilmu mistik sudah menjadi ibarat warisan dari turun-temurun. Begitulah halnya dengan kewujudan harimau jadian. Kehadirannya bukan sekadar dongeng mulut, malah ia turut tercatat dalam helaian-helaian naskah sejarah seawal abad ke-15 lagi. Nyata kewujudan yang menggurunkan ini sudah menjadi sebahagian kelaziman masyarakat Melayu kita sendiri. Kalau kita tengok dalam cerita bercakap dengan jin, Tamajalis yang di Astro, ada dia ditunjukkan tentang harimau yang ditunggangi oleh Tok Piah kan. Dalam isu tadi tu, Atok tadi tu dia mempunyai ilmu yang suci, ilmu yang baik yang boleh mengawal harimau jadian tadi tu. Okey, persoalannya, adakah cucu cicit dia mempunyai ilmu yang sama juga? Ini biasanya yang tak sampai pada cucu cicit ataupun tak diminati oleh cucu cicit. Mereka takut harimau jadian tadi lah, inilah yang akan mengganggu anak cucu cicit balik sebab tak dijaga dengan baik. Kebiasaannya begitu. Dan harimau jadian ni memang banyak berkaitan dengan saka. Kita bantu sedarkan balik si pesakit bahawa dia mempunyai masalah saka. Tentang harimau jadian ni bukan mudah-mudah kita nak buang dia, sebab ni perjanjian terdahulu. Tetapi dia boleh tunduk dengan si pewaris. Dia tunduk bagaimana? Jadi si pewaris ni kita kena ajar dia 3 perkara yang paling utama tadi tu: tauhid, syariat dan juga akhlak tadi tu. Paling utama tauhid. Kita kena ajar dia tauhid yang betul balik supaya dia melayakkan diri dia menjadi khalifah, yang mana dia boleh dia sendiri memerintahkan harimau saka tadi tu supaya jangan mengganggu keluarga dia. Sebab ini Allah aturkan tanggungjawab atas diri kita itu sendiri. Inilah antara sebab kenapa ilmu-ilmu mistik yang daripada zaman dahulu tu tak diajar turun-temurun antaranya. Tok nenek dulu, dia takut keturunan dia salah guna. Sebab itu dia tak diajar untuk mengawal benda ni. Sebab dia tahu hati bunyi anak cucu dia. Mungkin akan gunakan harimau jadian tu untuk mendapat kekayaan dan sebagainya kan. Sebab itu mereka tak turunkan ilmu tu kepada anak cucu cicit. Jadi di sinilah sebenarnya ujian bagi setiap manusia, terutama orang Melayu ni, dia punya ujian di situ. Saka tu pun Allah aturkan untuk menguji diri dia. Tetapi kena ingat, setiap yang Allah jadikan, dia ada pro dan kontra. Dia ada yang baik dan yang buruk. Jangan melihat dalam sudut buruk saja, ada sudut baiknya. Jadi sebab tu saya berpegang hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah pembantu bagi aku. Jadi kebaikan Allah Ta'ala tu melangkaui segala benda, sebab semua benda dia cipta kan. Jadi buat apa kita nak bergantung kepada harimau-harimau dan sebagainya. Realitinya, baik harimau kejadian, keramat mahupun saka adalah tinggalan lama yang amat berat pantang larangnya. Setiap ilmu perlu ditimbang baik buruk serta hikmah kejadiannya. Cuma waspada dengan mereka yang berbicara tanpa memandang mata. Manalah tahu harimau berselindung di sebalik manusia pasti bisa mengundang perasaan meremang.